Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Ini satu lagi kejutan untuk Muhyiddin Yassin. Sebelum ini kita mendengar bahawa Muhyiddin Yassin dibebaskan berkaitan dengan tuduhan yang dihadapi beliau. Tidak lain dan tidak bukan, pada bulan Ogos tahun lepas terdapat beberapa tuduhan yang perlu Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri, untuk beliau berhadapan dengan tuduhan itu, tetapi akhirnya dibebaskan. Namun saudara-saudara, pada akhirnya kita boleh kata Muhyiddin Yassin menerima satu lagi keputusan malang, di mana satu artikel daripada BH ataupun Berita Harian menyatakan di sini Muhyiddin akan kembali berhadapan tuduhan rasuah di Mahkamah Session. Mahkamah Session mengarahkan kes rasuah berjumlah RM232.5 juta dihadapi Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Perkongsian ini juga menyatakan panel 3 hakim yang dipengerusikan Datuk Hadharia Syed Ismail membuat keputusan secara sebulat suara selepas membenarkan rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin atas 4 tuduhan rasuah terbabit. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk M. Komati Supia. Hadaria berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin, yang juga pengurus CPN dan bekas Perdana Menteri. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu ataupun pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, kami menerima hujahan pihak berkenaan. Pada pandangan kami, 4 pertuduhan itu adalah jelas. Nah, saudara-saudara, kita dapat lihat sebelum ini Muhyiddin Yassin berhadapan dengan 4 pertuduhan ini dan akhirnya dibebaskan pada Ogos tahun lepas 2023. Tapi pada akhirnya yang terkini Muhyiddin sekali lagi akan kembali berhadapan tuduhan rasuah di Mahkamah Session. Mengarahkan kes rasuah, keputusan Mahkamah Rayuan mengarahkan kes rasuah berjumlah RM232.5 juta yang dihadapi oleh Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin dikembalikan ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Adakah dengan ini reputasi Muhyiddin sebagai Presiden Bersatu, sebagai pengurus Perikatan Nasional akan merundum? Adakah dengan ini Bersatu ataupun Perikatan Nasional akan kehilangan banyak lagi penyokong ataupun pengundi kalau benar Muhyiddin Yassin dapat dibuktikan bersalah? Adakah nasib Muhyiddin Yassin akan sama seperti bosku Najib? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti sebelum ini kita digemparkan. Ini adalah berkaitan dengan titah baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Titah yang di Pertuan Agong berkaitan dengan mana-mana gerakan ataupun usaha untuk menggulingkan kerajaan perlu dicegah dan perlu dihentikan. Pendek kata, mungkin kita boleh simpulkan, jangan tebuk atap selagi belum sampai waktu yang tepat. Bila waktu yang tepat adalah pada PRU ke-16 yang dijangkakan pada tahun 2027. Nah, saudara-saudara, saya melihat di dalam media sosial sebelum ini ada yang menyatakan Agong cross the line, telah membuat cross the line. Makna kata mereka seperti tidak menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Siapapun juga ahli parlimen,
siapapun juga bekas Perdana Menteri, ahli-ahli politik, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang. Sepatutnya, titah yang di Pertuan Agong kita hormati dan kita junjung. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan perkongsian daripada BH Online, ahli parlimen bekas Perdana Menteri perlu akur titah agong. Penegasan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menitahkan semua pihak menghormati pembentukan Kerajaan Perpaduan sebagai parti mentadbir negara ketika ini adalah satu isyarat jelas dan jitu khususnya kepada pembangkang supaya berhenti main politik atau menggerakkan usaha bagi menggulingkan kerajaan. Ini bukan bermakna Agong cross the line. Ini bukan bermakna seperti yang dinyatakan oleh ahli parlimen. Ada ahli parlimen ataupun ahli politik menyatakan Agong cross the line. Tetapi ada juga kata perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa di sini. Persoalan di atas Agong cross line, yang Agong maksudkan adalah jangan tepuk atap. Tetapi yang mereka faham, yang walaun faham kalau dapat majority dalam kurungan berangan. Kita berbalik kepada cerita kalau dapat majority. Kalau dapat majority, buktikan bahwa kamu sudah kuku untuk membentuk kerajaan. Dan di situ pasti akan ada perubahan. Nah, di dalam artikel ini, di dalam artikel daripada BH Online, titah disampaikan Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, turut menamatkan andaian atau persepsi kononnya Istana Negara turut terbabit dalam mencaturkan arus politik negara. Apa yang ditegaskan Sultan Ibrahim sebagai ketua utama negara bagi persekutuan juga memenuhi prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang penting untuk mengekalkan kestabilan politik dan amalan demokrasi Malaysia. Titah Baginda juga sepatutnya dipegang erat seluruh ahli parlimen, sama ada anggota kerajaan atau pembangkang, supaya menumpukan usaha bersama ke arah pemulihan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat yang ketika ini berdepan cabaran kenaikan kos sara hidup, peningkatan harga barang serta inflasi. Dalam tempoh kira-kira 4 tahun sebelum PRU 16, ahli parlimen dan pemimpin pembangkang, termasuk bekas PM, sebaiknya memainkan peranan lebih positif bagi mengukuhkan kembali asas negara yang ketika ini berdepan cabaran ekonomi global dan domestik, terutama kejatuhan nilai ringgit. Namun sejarah politik negara khasnya selepas PRU 14 menyaksikan seruan dan teguran yang di Pertuan Agong supaya ahli parlimen berhenti bermain politik serta menumpukan kepentingan rakyat sering diketepikan begitu saja. Bahkan beberapa banyak gerakan menggulingkan kerajaan dilakukan ahli parlimen dan pemimpin politik sejak 2019 sehingga 2021. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, perkongsian daripada BH Online, ahli parlimen bekas PM perlu akur titah agong. Sudah pasti bekas PM ini termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin Yassin sendiri. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.